Mute pula ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa tli' bi alsinatana wa qawi bi ajnanana wasri' bi afhamana wa qawi bi azamana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran seperti biasa. Semoga dengan kesyukuran yang kita ucapkan tu Allah akan menambahkan lagi nikmat dan kurniaan yang kepada kita, terutama sekali akan membantu kita untuk menguasai kefahaman dalam bahasa Al-Quran, iaitu kalamullah. Ya, kita teruskan perkongsian kita dengan sambungan perkongsian kita semalam, iaitu kita memulakan proses membuat pembentukan kalimah amanna, ya, yang kita semalam telah berkongsikan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita sekarang mengupas amanna dan kita telah pun simpan dia dalam screenshot, ya, yang ni besarkan sikit. Okey. Kita mengupaskan amanna. Kita telah mengenal amanna adalah fi'il madhi maklum wazan keempat, ya. Jadi untuk pembentukan kalimah kita akan menggunakan acuan wazan keempat, ya. Nanti saya dapatkan acuan tu supaya kita buka dia awal-awal. Akademi, ya, acuan acuan kata terbitan fi'il madhi wazan keempat. Nanti kita akan menggunakan acuan af'ala, ya, yang ni. Okay. Ya, kita akan menggunakan acuan af'ala, ya. Kita kena mute-kan, ya. Ada, nampaknya ada bunyi luaran ni. Okey, saya kena keluar dulu, ya, sebab kena mute kan. Kita keluar sekejap. Close dulu, lepas tu kita mute kan dulu, ada bunyi-bunyi dari luar tu, ya. Co-host, kita masukkan co-host dulu. Okey, insyaAllah kita sambung semula. Okey, so kita akan menggunakan acuan af'ala, ya. Ya, acuan af'ala tu ialah fi'il madhi maklum wazan keempat, ya. Wazan keempat iaitu af'ala. Jadi amanna tu sebenarnya adalah fi'il madhi maklum wazan keempat yang bermula dengan hamzah qata'. Lepas tu huruf yang pertama tu disukunkan, huruf kedua di baris atas dan huruf ketiga baris atas, af'ala, ya. So, kita akan tengok macam mana pembentukan kalimah tu
berlaku. Okey, kita telah pun mulakan dengan 3 huruf akar. Kita clearkan drawing ni dulu. Okey, pergi ke Lecture Logos. Okey, mana kita tengok dekat Lecture Logos kita, adakah kita sudah masukkan 3 huruf akar? Sudah ya. 3 huruf akar kita sudah mulakan, dan kata dasar pun kita sudah juga lakukan, iaitu kata dasar tu bermakna percaya ya. So maknanya dalam bentuk kata dasar maknanya belum lagi beriman ya. Maknanya hanya percaya. Amina maknanya percaya. Jadi untuk membentuk kalimah yang memberi erti beriman, dia memerlu menggunakan wazan keempat ya. Dia perlu ditukarkan pembentukan daripada amina, iaitu bentuk wazan 1 kepada wazan yang keempat ya. Jadi kita untuk membentuk tu kita memerlukan acuan dia. Jadi acuan kita telah tunjukkan tadi, iaitu af'ala ya. So kita boleh copy kat sini, ataupun kita type pun boleh juga lah ya, sebab dia putih sini, kita type sajalah ya. Kita type iaitu af'ala bermula dengan hamzah qata' berbaris atas, fa tu disukunkan, ain baris atas dan lam baris atas. Itulah acuan dia, bracketkan dia ya. Acuan fi'il madhi maklum wazan keempat, sebab kita nak membina kalimah fi'il madhi maklum wazan keempat, jadi kena gunakan acuan yang betul ya. So apa kita buat, yang mula dengan hamzah qata' baris atas, kemudian fa sukun ni ialah hamzah qata' ni yang sukun ya. Jadi hamzah qata' ni menggantikan fa. Fa yang sukun, jadi huruf kedua ialah hamzah qata' yang disukunkan. Kemudian mim akan mengganti ain ya. So mim bila dia mengganti ain, dia akan mengambil baris atas, mim baris atas. Kemudian nun ini, huruf yang ketiga ni akan menggantikan lam. Jadi nun baris atas. Jadilah mana ya. Itulah hasil daripada acuan af'ala dengan menggunakan kalimah amina ni, dia akan jadi mana ya. So kita gunakan acuan ni, tampal dia kat sini. Lepas tu kita gantikan huruf di dalam acuan tu kepada huruf dalam kata dasar ya. So fa yang sukun gantikan dengan hamzah qata' yang sukun ya. Mengganti hamzah qata' jadi hamzah qata' yang sukun. So kita gantikan dengan hamzah qata' dan sukunkan dia ya. Daripada fa sukun, dia akan menjadi hamzah qata' yang sukun. Ain baris atas akan menjadi mim baris atas ya. So ain baris atas ni kita buangkan, tukar kepada mim dan letakkan dia baris atas ya. Dan akhir sekali lam baris atas ditukar kepada nun ya. Nun akan mengambil baris atas lah. Lam ditukar kepada nun baris atas. Jadilah mana ya. Kalau besarkan sikit, itu dia mana. Terdapat 2 hamzah qata' yang bertemu mengikuti hamzah qata' yang kedua mengikuti hamzah qata' yang pertama. Apabila berlaku ni, orang Arab dia tak suka cakap mana ya. Dia tak suka cakap mana. Dia lebih suka membunyikan sebagai ya, dengan 2 harakat. Maknanya hamzah qata' yang berbaris atas dengan hamzah qata' yang sukun tu dia tukarkan kepada mad badal. Itulah prosesnya ya. So yang ni tukarkan kepada mad badal, iaitu kita ambil yang, kopikan dia di sini.
tukarkan hamzah qata' dua ni kepada mad badal, ya, mad gantian yang membawa bunyi sepanjang dua harakat. Okey, tukar kepada mad badal ialah hamzah qata' yang tidak berkaki, ya. So bila berlaku mad badal, hamzah qata' yang pertama tu akan digugurkan kaki dia, sebab hamzah qata' yang kedua tu perlu ditukarkan kepada alif mad. Macam tu, ya, itu proses dia. Ya. Okey, sebab tu dah di dalam ayat Quran tu dia ditulis menggunakan mad badal, ya, mana, kemudian ditambahkan na, jadilah manna, ya, manna. Okey. So sekarang ni, ya, ni adalah kata terbitan fi'il madhi maklum wazan keempat. Tapi dia tidak ada apa fa'il dia lagi, ya. Sebab fa'il dia adalah na. Jadi kita masukkan fa'il dia na tu kepada manna. Itu proses seterusnya, ya. Kita ambil mana, kemudian kita tambahkan na, ya, iaitu masukkan fa'il dia, iaitu fa'il na, nun baris atas dengan alif, iaitu kami. So apa yang berlaku apabila kita menggabungkannya, ya, lihat, ya, proses dia. Bila kita menggabungkan, ya, menggabung mana kita buang kata dia campur tu, dia jadi amanana, ya. Sini amana tambah na jadi amanana. Tetapi tata cara membentuk fi'il madhi, ya, fi'il madhi ialah kalau kita dia disambung dengan fa'il na, fa'il mutakallim na ni, huruf sebelum na tu perlu disukunkan, ya. Maknanya na yang pertama tu perlu disukunkan. Iaitu kita akan tunjukkan sekarang, ya, iaitu manana tu tidak wujud, ya. Jadi kalau yang wujudnya ialah nun yang pertama tu disukunkan. Itu proses dia, ya, step dia. Ya, kalau dia tak disukunkan, dia tidak menjadi fi'il madhi, ya. So dia kena sukunkan. Jadi bila sukun, sekarang ni nun yang sukun bertemu dengan nun yang berbaris, dia melibatkan hukum tajwid idgham, ya, mutamasilain dengan nun hurufnya. Jadi nun yang pertama tu dimasukkan kepada nun yang kedua, ya, dimasukkan nun kedua. Jadi nun yang pertama tu akan hilang di dalam tulisan, digugur ke dalam tulisan, dan nun yang kedua tu akan ditasydidkan, ya, akan ditasydidkan. Okey. So okey, ya. So nun yang sukun bertemu dengan nun berbaris, so dia perlu diubahkan, ya, iaitu dengan menghilangkan nun yang pertama, dan nun yang kedua tu dengan baris fathah perlu ditasydidkan. Dan sebab terdapat dua huruf nun di dalam satu tempat tu, sebab itulah ditandakan dengan tasydid, ya. Jadi selesailah, ya. Inilah kalimah yang di dalam Quran tu, iaitu manna, ya. So dari aspek pembentukan kalimah kita telah selesai sekarang, ya, iaitu daripada alif mim nun, 3 huruf akar dia. Kalau kita bantukan dengan kotak, mana dia? Kotak. Okey. 3 huruf akar dia alif mim nun, ya, dan kata dasar pun kita sudah dapat, iaitu aminah, ya, dan kata terbitan dia ialah mana. Ini dia kata terbitan dia yang bermula dengan mana, tapi dua hamzah qata' tu perlu ditukarkan kepada mad badal, ya, mad badal. Dan kita proseskan mana ni dengan meletakkan fa'il na
So akhirnya kita selesai dengan kalimah yang nak kita lihat di dalam ayat Quran tu macam mana dia terbentuk, ya. So sini kalau kita nak highlightkan apa dia, iaitu dua hamzah qata yang berbaris atas diikuti dengan hamzah qata yang sukun tu, dia ditukarkan kepada mad badal. Itu ya, macam mana mad badal boleh berlaku di dalam kalimah ni. Okey, bila kita sudah membentuk kalimah tu dan kita boleh memberi makna kepada dia, ya, sebab fi'il madhi dia sudah lengkap, ya, dan boleh diberikan makna dia tu bermula dengan fa'il dia juga, ya. Bila menterjemahkan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari', mulakan dengan fa'il dia, ya. So mana fa'il dia ialah na yang belakang ni lah, ya, yang ni tu, iaitu kami, ya. So mulakan dengan kami, ya. So kita terjemahan dia iaitu kami, madhi dia telah, ya, telah, ta lam ha. Okey. Tadi percaya dalam bentuk kata dasar adalah wazan satu. Apabila dia dibentuk menggunakan wazan keempat, so makna dia beri impact ataupun konteks dia daripada percaya kepada beriman. Ya, daripada percaya kepada beriman, ya. Percaya dengan beriman adalah dua perkara yang berbeza, ya. Percaya ni biasanya orang akan percaya apabila dia melihat barulah dia percaya, sedangkan beriman ni kita meyakini walaupun tanpa melihat. Itulah. So maknanya kalau nak menceritakan iman tu kena guna perkataan iman ataupun beriman, bukannya percaya, ya. Dia adalah dua konteks yang berbeza. Jadi kita ambil kami telah beriman, ba, ra, gunakan Melayu dia tak ada hamzah, ya. Dia gunakan alif, ya. So kita pakai alif lah. Beriman, ya, min, alif, non, ya. Beriman. Kami telah beriman, ya. So sekira ini siap pembentukan kita, apa kita buat? Kita besarkan sikit frame ni, ya, supaya kita akan lihat semua ayat-ayat yang kita masukkan dalam frame ni. Kita gunakan live frame yang ni lah, ya. Dan kita boleh adjust sikit supaya dia, ya. Itu, ya, yang kita yang mana yang perlu, kena adjust ke bawah sikit. Ataupun kita boleh buang semula kotak-kotak ni, kita labelkan balik, ya, untuk menyesuaikan maklumat-maklumat yang kita buat ni, dan sebab kita nak simpan dia di dalam screenshot, ya. So kita padamkan dulu, ya, sebab kadang-kadang gambar drawing ni dia kalau kita tak buang, dia masih lagi kat situ, ya. Dia mengganggu, ya, maklumat-maklumat lain. So kita buangkan dia, kita buat lain. Okey, so kita sekarang ni membincangkan kalimah, ya, amanah. Dan amanah tu yang di dalam ayat inilah, kan, dan dia adalah fi'il madhi maklum wazan keempat, ya, dan kita telah pun membuat pembentukan dia bermula dengan 3 huruf akar, kemudian kata dasar, tab kedua, dan tab ketiga membina kata terbitan menggunakan acuan af'ala. Kalau kita nak labelkan ni pun boleh, ya, menggunakan acuan af'ala, dia akan mendapat kata terbitan mana dengan
hamzah qata ya ditukarkan nanti ya kita yang ni bukan yang tu, kita ambil yang ni. Ni dia kata terbitan dia. Ya. So dalam proses ini apa yang berlaku di sini ialah kita arrowkan dia, ya, mungkin taruh ambil warna hijau lah ya, iaitu hamzah qata yang dua ni ditukarkan kepada mad badal ya. Jadi mad badal ditulis dengan kata terbitan tu dituliskan dengan mad badal untuk dua hamzah qata ya yang diterbitkan daripada acuan af'ala, dan akhirnya dia membentuk kalimah manna seperti mana yang kita dapat di dalam ayat ya. Ayat bila dia membentuk ni maknanya selesailah pembentukannya ya. Kalau kita nak cantikkan sini ada beberapa perkara kaedah yang kita perlu perhatikan, ialah ambil arrow dan hijaukan dia. Jadi apa yang berlaku ialah nun ya, nun yang baris atas di hujung kalimah mana tu apabila bertemu dengan fa'ilna dia perlu disukunkan. Ya, dia perlu disukunkan. So apabila dia sukun dia akan membentuk nun yang bertasydid. Itu kaedah dia ya. Dia panggilkan kaedah yang berlaku dalam pembentukan fi'il madhi. Apabila kata kerja fi'il madhi digabungkan dengan fa'ilnya, huruf yang terakhir sebelum fa'il tu perlu disukunkan ya. Jadilah nun bersukun bertemu dengan nun yang berbaris ya, dan dua huruf ni dituliskan dengan nun yang berbaris atas bertasydid. Jadilah manna. Dan kita telah pun memberikan terjemahan ya kepadanya, iaitu kami telah beriman ya. Jadi wa minan nasi man yaqulu amanna, kalau kita tengok di atas ni jadi bermakna dan di antara manusia tu ya ada sesiapa ya, ada yang, ini menunjukkan isi maksud tu menunjukkan orang yang lah, orang yang berkata, dan yaqulu dalam bentuk fi'il mudhari' maknanya mereka ni sentiasa berkata ya, bukannya sekali, bukannya dua kali, berterusan ya, berterusan mereka berkata apa? Amanna, kami telah beriman ya. Kami telah beriman dengan apa? Billahi wal yaumi akhir. Itu kita akan sambung minggu depan ya. Hari Isnin sekarang sudah sampai ke hujung ya kuliah kita hari ini. Kita sudah sampai kepada kalimah yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita sudah mengenal kalimah tu dan boleh membuat pembentukan kalimah berserta memberikan terjemahan ya kepada kalimah tu. So kalau ini selesai kita boleh simpanlah ya, kita boleh simpan dan kita akan sambung dengan kalimah seterusnya billah ya. Mungkin kita buatkan sekali ya sebab dia dirangkaikan sekali dengan waw atifah ni ya. So elok kita buatkan dia sekali, billahi wa bil yaumil akhir, itu kita akan bincangkan sekali ya insya-Allah. Doktor, pada kata terbitan tu boleh masukkan makna tak? Pada kata terbitan tu boleh masukkan makna dia. Mana? Oh ya, kita kena masukkan maklumat dia ya. Kata terbitan bagus juga tu. Okey, so kalau macam tu kita padamkan dulu catatan yang ni, kita masukkan dia adalah kata terbitan dan makna ya. Iaitu kita padamkan dulu, ambil erase ni. Okey.
Amanah adalah kata terbitan. So kita masukkan catatan kat situ, kata terbitan ya. So kena kecilkan balik frame ni, ambil frame kecil. Kata terbitan, kaf, alif, ta dan terbitan. Taro, ba, ya, ta, nun. Ya, dan dia ada makna. So kita bagi dia makna sekali. Ya. So daripada percaya dia mengambil bentuk wazan keempat, sudah makna dia beriman ya. Beriman, tapi kata terbitan sudah ada fa'il dia. Jadi kita fa'il dia tu kat sini ialah huwa. Ya. Dia belum ada na lagi, jadi automatically fa'il dia akan mengambil default dia, iaitu huwa, dia, dan dia dalam bentuk fi'il madhi mesti ada telah. Telah beriman ya. Beriman tadi kita boleh pinjam dia, copy je sini nak cepat. Yang copy tu dia ya. Makna kepada kata terbitan ialah dia telah beriman. Sedangkan dalam ayat bukan dia. Sebab tu nanti kita kena masukkan fa'ilna supaya dia memberi makna kami yang telah beriman ya. Doktor, Yahulu tu dia ke mereka? Apa dia? Ya, kalimah Yahulu tu dia telah berkata atau mereka telah berkata? Yahu mana? Yahulu tu. Yaqulu. Ha. Yaqul tu dia. Tu Ya, dia tu dia lam apa tidak ada tambahan jamak, maknanya seorang lah, dia lah. yang dia telah berkata lah. Dia sentiasa berkata, bukan telah ya, Sentiasa. ini mudhari'. Dia. Mudhari' bukannya telah, sentiasa. Okey, terima kasih. Kalau mereka dia ada waw nun ya, yaquluna, itu mereka. Ya dengan waw nun jadi mereka. Kalau ya saja tanpa waw nun, dia saja, seorang lah. Seorang ni kenapa? Sebab dia nak merujuk kepada man ni yang seorang. Ya. Okey, kita cuba tukarkan. Dah siap, kita tukar pada large frame balik. Ya. Kita tengok kalau kotak-kotak ni dia tak sesuai, kita boleh kita boleh buangkan, ganti lain. Okey, nampaknya okey. Ya, cuma kita tambah di bawah saja, iaitu di sini kata terbitan, kita kotakkan dia. Sini kata terbitan yang penting-penting untuk kita tandakan ya. Dan akhirnya dapat kalimah amanah seperti dalam ayat yang membawa erti kami telah beriman. Kita ambil kotak hijau untuk terjemahan dia. Ya. Kami telah beriman ya. So tadi kita nak catatkan beberapa kaedah yang kita perlu tahu dalam pembentukan itu, ialah pertamanya kotak yang ini, dua ni kita dah tukarkan kepada mat badal, dan ada satu lagi tadi kita ke kaedah ni apa? Apabila non yang terakhir dalam amanah kata terbitan tu bertemu dengan fa'il, so dia perlu disukunkan. Itu kaedah dia ya. Okey, so kalau ini selesai, kita boleh simpan dia yang okey, itu simpan dia, dan kita sambung hari Isnin nantilah ya, hari Isnin 5 hari bulan Jun ya. Ini kita boleh screenshotkan dia, dan kalau perlu kita yang ini kita tak perlu, sebab sini sudah siap. Kita hanya perlu simpankan ayat yang pertama. Yang ini ayat dia kita pun telah ada dalam
dalam simpanan kita di sini ya. Jadi kita tak perlu simpan sekali lagi, nanti kita gunakan saja. Yang ni kita dah boleh buang drawing ni sebab kita dah simpan tadi dalam screenshot ya. Jadi besok kita copy saja daripada sini kepada Lexilogos dan kita akan sambung untuk kalimah seterusnya yang mana kita akan buat dia sekali ya, iaitu billah ya. Billah itu sekali dengan wabil yaumil akhir ya. Jadi mereka telah beriman dengan siapa? Dengan Allah dan juga hari akhirat. Itu kita akan buat dia sekali nanti insya-Allah ya. So untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.